Makanan terubah suai genetik GMF terdiri daripada tumbuhan, haiwan atau mikroorganisma yang telah diubah suai kandungan DNA untuk tujuan penambahbaikan. Dengan kemajuan teknologi ini juga, pengasingan, pemindahan, penggabungan dan pengklonan dapat dilakukan dan tidak terhad kepada mana-mana organisma. Dalam menghasilkan produk terubah suai genetik, komponen utama yang perlu diberi perhatian adalah yang pertama, maklumat genetik yang ingin dipindahkan. Yang kedua, pengangkutan yang digunakan bagi pemindahan maklumat genetik. Dan yang ketiga, sasaran spesies yang menerima bahan genetik. Isu yang sering dibangkitkan adalah sejauh mana pengguna mampu memperoleh makanan terubah suai genetik yang halal kerana masih timbul keraguan penggunaan bahan yang tidak diketahui status halalnya. Keselamatan juga perlu dititikberatkan demi menjamin kesihatan dan keselamatan tubuh badan manusia. Jadi, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor dah putuskan beberapa kita kata keputusan lah. Pertama, keputusan dia secara umum dia halal. Halal tapi ada condition. So, GMO boleh kita makan sekiranya satu DNA yang kita guna tu tak kisahlah daripada haiwan, sumbernya daripada tumbuhan, daripada mikroorganism macam bakteria ke, fungus ke, algae ke, protozoa ke, ataupun virus sekalipun, dia mestilah haiwan yang halal. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan menetapkan penghasilan makanan terubah suai genetik yang menggunakan bahan-bahan yang memudaratkan adalah dilarang manakala haiwan ternakan dibolehkan sekiranya disembelih mengikut syarak. Pihak JAKIM telah mengeluarkan beberapa modul berkaitan makanan dan minuman sebelum ini, namun tidak mengkhususkan kepada GMF. Oleh itu, dengan adanya garis panduan yang dikemaskinikan, penentukan hukum GMF dapat diselarikan dengan hukum syarak untuk membolehkan produk GMF dimakan oleh umat Islam tanpa ragu. Umat Islam perlulah menggunakan sumber yang baik dan bersih dalam semua urusan kehidupan. Justeru kebersihan merupakan aspek penting dalam ciri-ciri makanan bagi orang Islam, bertujuan untuk memastikan kesucian dan tidak membahayakan manusia. Islam telah menggariskan ciri-ciri utama dalam pemilihan produk makanan iaitu halalan thayyiban yang membawa maksud halal dan baik seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran untuk menjamin keselamatan umat manusia. Okay. Ada satu ayat Al-Quran ni, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari segala yang ada di bumi ini, segala yang halal lagi baik. Halal lagi baik. Lepas tu sambungan ayat dia kata sesungguhnya kalau kata kita tak kita ambil benda yang haram tu, seolah-olah kita ni pengikut syaitan lah, yang jelas lagi nyata. Okay. So dekat ayat Al-Quran tu, dia punya word dia ataupun kita kata dia punya recommendation dia adalah untuk menyeru sekalian manusia mengambil segala yang halal lagi baik. Dia menyeru sekalian manusia tau. Dia guna perkataan nas. Dia tak guna perkataan ya ayyuhallazina amanu. Dia tak kata wahai sekalian orang yang beriman, orang Islam lah. Tapi dia kata wahai sekalian manusia. So manusia ni Muslim, non-Muslim, beriman tak beriman, disarankan untuk mengambil makanan yang halal lagi baik. Antara 6 prinsip yang telah dibincangkan adalah prinsip halal, diterima fitrah jiwa sejahtera, berkhasiat, selamat, bersih dan bebas daripada syubhah. Umum mengetahui bahawa makanan yang halal adalah baik dimakan, namun makanan yang baik tidak semestinya halal untuk dimakan. Sumber GMF yang berasaskan haiwan darat dan air adalah berbeza, di mana haiwan di daratan yang halal perlulah disembelih sebelum dimakan, manakala semua haiwan air adalah halal untuk dimakan selagi tidak memudaratkan kepada manusia. Untuk tumbuhan, semua jenis dan hasilnya adalah halal kecuali yang berbisa, beracun, memabukkan dan membahayakan kesihatan manusia. Para fuqaha telah bersepakat menghalalkan sesiapa sahaja yang berada dalam keadaan darurat untuk menggunakan bahan yang tidak halal bagi memelihara keselamatan, dan ini diaplikasikan dalam penentuan hukum GMF.
Oleh itu, setiap produk GMF yang berasaskan haiwan khususnya yang haram boleh dimakan ketika darurat, namun hendaklah dimakan pada kadar yang sepatutnya. Premis pemprosesan, penyediaan dan penjualan makanan perlu mengambil berat soal kebersihan bagi mengelakkan daripada mengundang haiwan yang kotor, dan peralatan yang digunakan juga mesti dicuci sekerap yang mungkin untuk menjamin kebersihannya. Perlu diambil perhatian bahawa bahan yang tidak suci kekal sebagai najis sehinggalah disucikan mengikut kaedah-kaedah yang diiktiraf oleh syarak. Kita hendaklah sentiasa peka dan berhati-hati semasa membuat pemilihan makanan, kerana makanan yang halal dan bersih adalah makanan yang terbaik untuk dimakan oleh manusia. Sentiasa berwaspada serta rujuk kepada individu berkepakaran mengenai keselamatan dan juga status hukum produk makanan GMF agar kita terhindar daripada makanan-makanan yang berbahaya serta hasil daripada sumber yang haram.